Boleh start sudah? Kejap recording. Oke, kalau kamu ready, timer jalan. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan kuasa kolonial dan Asia Tenggara. Nama saya Nur Atika binti Manda, BB 24110278, dan saya Edriana Chong, BB 24110685. Oke, yang pertama saya akan membentangkan berkaitan pengenalan. Oke, Asia Tenggara ini merupakan sebuah wilayah yang kaya dengan keberadaan budaya, bahasa, dan sejarah. Asia Tenggara merangkumi 11 negara, termasuk Kamboja, Indonesia, Filipina, Timor Leste, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Brunei. Dari sudut bahasa, kolonialisme dapat diistilahkan sebagai sebuah tanah dalam pertanian atau pemukiman, manakala menurut istilah, kolonialisme merupakan sebuah usaha dalam pengambilan tanah secara paksa yang dilakukan oleh bangsa penjajah. Oleh itu, dalam konteks penulisan kami, kolonialisme dapat dimaksudkan sebagai kedatangan pihak penjajah, yaitu kuasa-kuasa Eropa ke Asia Tenggara untuk menguasai kuasa politik dan memperoleh keuntungan daripada sumber daya dan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Seterusnya, saya akan meneruskan sesi pembentangan dengan sejarah kolonialisme di Asia Tenggara. Oke. Sejarah kolonialisme di Asia Tenggara bermula pada tahun 1511 dengan kedatangan Portugal ke Melaka. Melaka merupakan pusat utama bagi aktiviti perdagangan dan pengaruh Portugis. Selain itu, Portugis juga turut menguasai Timor Leste dan beberapa pulau di Indonesia. Kemudian, kuasa kolonial yang kedua yang datang ke Asia Tenggara ialah Spanyol untuk menakluki Filipina. Kedatangan Spanyol ke Filipina bermula dengan kedatangan Ferdinand Magellan ke Filipina. Namun, Magellan terbunuh akibat pertempuran dengan penduduk tempatan Filipina. Seterusnya berlaku peperangan antara Filipina dan Spanyol pada tahun 1565, pimpinan Miguel Lopez, dan berhasil untuk menakluki Filipina selama 300 tahun. Seterusnya, pada permulaan abad ke-17, Belanda mula datang ke Indonesia untuk menguasai perdagangan rempah. Melalui penubuhan syarikat Hindia Timur Belanda, Belanda dapat memberikan tumpuan terhadap penguasaan laluan perdagangan dan memonopoli beberapa sumber alam yang bernilai seperti getah dan timah. Seterusnya, pada tahun 1885, penjajahan British di Burma mula diperkukuh akibat kekalahan dalam Perang Anglo-Burma pertama. Namun begitu, kedatangan British di Burma bermula pada awal abad ke-19 dan mula diperkukuh selepas peperangan itu berlaku. British telah mengeksploitasi sumber daya Burma seperti beras, kayu, dan minyak sambil membina infrastruktur untuk memudahkan aktiviti perdagangan. Pada masa yang sama, British juga telah mula untuk membina pengaruh di semenanjung Tanah Melayu melalui perdagangan dan perjanjian yang strategik dengan pemerintah tempatan. Menjelang pertengahan abad ke-19, British telah mula untuk mengukuhkan kuasa mereka di Tanah Melayu dengan mewujudkan sistem pemerintahan kolonial dan menguasai laluan-laluan utama seperti penempatan selat. Dan pada akhir abad ke-19, penjajahan Prancis di Indochina mula kukuh. Indochina merangkumi Vietnam, Laos, dan Kamboja. Prancis mula mengeksploitasi hasil pertanian untuk memperluas empire mereka.
pengenalan sistem budaya, pendidikan dan undang-undang Perancis di Indochina dilakukan. Setiap kuasa Eropa yang datang ke Asia Tenggara mempunyai motif-motif tertentu, antaranya ialah untuk menguasai sumber daya. Selain itu, sebagai buktinya, Belanda menguasai perdagangan rempah di Indonesia, manakala British menumpukan perhatian terhadap getah dan timah di tanah Melayu. Selain itu adalah disebabkan oleh lokasi yang strategik. Kedudukan Asia Tenggara yang terletak di persimpangan Lautan Hindi dan Lautan Pasifik menjadikannya sebagai hub utama bagi perdagangan global. Rantau ini menguasai lautan maritim penting seperti Selat Melaka. Sebagai buktinya, bagi pihak British, Singapura merupakan pangkalan yang penting untuk mengukuhkan kawalan ke atas laluan perdagangan untuk memastikan dominasi British di rantau ini. Akhir sekali adalah untuk penyebaran agama. Hal ini dapat kita lihat melalui Spanyol yang menawan Filipina untuk menyebarkan agama Katolik. Seterusnya saya serahkan kepada Adriana. Beralih kepada kesan kolonialisme terhadap Asia Tenggara. Ada 3 kesan kolonialisme, yaitu politik, ekonomi, dan sosial dan budaya. Oke, bagi politik ada 2, yaitu sistem politik moden dan pembentukan sempadan politik baharu. Dalam sistem politik moden, dia ditukarkan daripada sistem politik tradisional yang diganti kepada sistem politik moden. Sebagai contoh, institusi perundangan, pilihan raya, dan sistem birokrasi. Selain itu, pembentukan sempadan baharu seperti sempadan yang mengabaikan faktor budaya, etnik, dan hubungan sejarah masyarakat tempatan yang sering menjadi punca kepada perebutan wilayah, sebagai contoh antara Indonesia dan Malaysia. Manakala bagi ekonomi pula, ada beberapa perubahan besar ekonomi yang terdapat dalam kesan kolonialisme. Antaranya ialah perubahan ekonomi tradisional kepada ekonomi berorientasikan ekspor, di mana sistem pertanian komersial diperkenalkan bagi memenuhi pasaran global. Seterusnya, penggunaan buruh paksa dan buruh asing daripada China dan India. Sebagai contoh, buruh Cina yang dibawa masuk untuk bekerja di Malaysia sebagai pekerja mengumpul lombong biji timah, manakala buruh India diupah untuk bekerja di ladang getah, dan Indonesia pula dipaksa untuk bekerja dalam projek pembinaan tanpa bayaran yang setimpal. Selain itu, sistem perladangan ditingkatkan untuk pengeluaran hasil ekspor bagi memenuhi mereka punya permintaan. Walaupun begitu, kolonialisme tetap membangunkan infrastruktur yang bertujuan untuk memudahkan urusan eksploitasi ekonomi. Sebagai contoh, jalan raya, kereta api dan terusan dibina untuk memudahkan proses mengangkut hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan ekspor. Beralih kepada sosial dan budaya, salah satu kesan utamanya ialah perubahan signifikan terhadap budaya lokal, di mana penjajah memperkenalkan budaya barat seperti gaya hidup, cara berpakaian, seni yang semakin lama semakin menjadi budaya oleh sebahagian masyarakat di Asia Tenggara. Selain itu, pendidikan barat seperti Belanda, Prancis, dan Inggris yang diperkenalkan bagi mempertingkatkan pentadbiran kolonial. Selain itu, struktur hierarki sosial baharu diperkenalkan, di mana Eropa di kedudukan tertinggi, manakala penduduk tempatan hanyalah berada di lapisan yang paling bawah. Beralih kepada penentangan terhadap kuasa kolonial yang mempunyai 3 fasa, yaitu penentangan awal, kebangkitan nasionalisme pada awal abad ke-20, dan impak besar yang ditinggalkan oleh penduduk Jepun. Penentangan awal boleh dibuktikan dengan revolusi Filipina
yang ditindas oleh Spanyol, kemudian Spanyol ditindas oleh Amerika Syarikat, dan Amerika Syarikat mendapat hak mereka untuk menjajah Filipina, dan Filipina akhirnya merdeka pada tahun 1946, manakala Indonesia pula dijajah oleh Belanda, tetapi pemimpinnya seperti Soekarno dan Muhammad Hatta menggunakan pendidikan bagi menyemarakkan semangat nasionalisme, dan mereka akhirnya merdeka pada tahun 1945, manakala tanah Melayu pula dijajah oleh British dan mereka merdeka pada 31 Ogos 1957. Bagi kebangkitan nasionalisme pula untuk mempercepatkan proses kemerdekaan di mana Indonesia, Vietnam dan Burma dijajah oleh Jepun, tetapi Burma menggunakan manfaat pendidikan mereka untuk mempercepatkan proses kemerdekaan mereka. Seterusnya berkaitan dengan dekolonisasi dan Asia Tenggara pasca kolonial. Dekolonisasi telah mempunyai berbagai cabaran yang dihadapi oleh Asia Tenggara. Yang pertama adalah ketidakstabilan politik. Semasa tempo penjajahan, negara Asia Tenggara tidak diberi peluang untuk membangunkan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. Oleh itu, dia telah memberi cabaran pada negara-negara di Asia Tenggara. Contohnya, selepas penarikan tentara Prancis dari Vietnam pada tahun 1954, Vietnam berdepan dengan perang saudara antara komunis utara yang disokong oleh Soviet Cina dengan selatan yang disokong oleh Amerika Syarikat. Selain itu, cabaran terhadap ekonomi di mana semasa pendudukan penjajah, negara-negara Asia Tenggara tidak tahu berkaitan cara-cara untuk menguruskan ekonomi mereka. Jadi, selepas penarikan penjajah daripada Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara terpaksa menstruktur balik struktur ekonomi mereka. Sebagai contoh, Indonesia yang mencapai kemerdekaan pada tahun 1945 menghadapi kesulitan ekonomi yang besar dengan inflasi yang tinggi dan sumber yang terhad. Seterusnya, cabaran terhadap ketegangan sosial dan budaya. Sebagai contoh, penjajahan Spanyol di Filipina yang telah menyebabkan agama Katolik menjadi agama yang dominan di Filipina, dan Katolik juga menjadi salah satu unsur utama dalam budaya di negara itu. Selain itu, dekolonisasi juga telah menyebabkan kesan kepada negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama adalah memperkenalkan dasar-dasar sosial. Selepas penjajahan daripada kuasa kolonial, negara-negara Asia mula untuk memperkenalkan dasar sosial yang memberi perhatian kepada keperluan rakyat. Contohnya, Singapura menekankan berkaitan aspek pendidikan sebagai teras kemajuan negara dengan memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih baik selepas berpisah dengan Malaysia pada tahun 1965. Selain itu, dekolonisasi juga telah menyebabkan pembentukan nasionalisme yang kuat di antara negara-negara di Asia Tenggara. Bagi negara Malaysia, semangat kebangsaan diperkuat selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dengan memperkenalkan dasar-dasar baru seperti dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan negara yang dapat memperkukuh perpaduan negara. Selain itu juga telah menyebabkan kesan terhadap politik global. Seterusnya, beralih kepada warisan jangka panjang penjajahan di Asia Tenggara. Dia merupakan sama seperti kesan kolonialisme dekat Asia Tenggara, tetapi dia warisan jangka panjang. Dia punya poin sama dengan kesan, tapi dia mempunyai kesan yang tersendiri. Sebagai contoh, politik, walaupun dia menghadapi dia memperkenalkan sistem pendaftaran moden, tetapi penjajah juga membawa masalah besar kepada kestabilan politik. Manakala ekonomi, walaupun struktur ekonomi ditukar kepada struktur ekonomi berasaskan ekspor, tetapi kolonial tetap mewujudkan ketidakseimbangan sosial yang besar. Manakala sosial dan budaya, dia mempunyai sebab-sebab tersendiri untuk menjadikan sosial dan budaya diterapkan pada masa demikian. Secara keseluruhannya,
sejarah penjajahan di Asia Tenggara merupakan satu perjalanan yang penuh dengan cabaran yang telah mempengaruhi kehidupan kita pada zaman sekarang. Oleh itu, kita sebagai anak muda, kita tidak seharusnya melupakan perjuangan nenek moyang kita yang berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan pada zaman penjajahan. Soalan? Oke, thank you. Kita buka pada sesi Q&A. Sorry. Q&A section. Soalan. Soalan. Saya sama. Kalau tiada, saya nak tanya. Ada kamu cerita pasal selepas penjajahan untuk cipta satu rasa coba kamu ingatkan saya balik. Ada kamu cakap pasal untuk nasionalisme di Malaysia. Kamu yakin kan nasionalisme di Malaysia ni okey? Kalau contoh Indonesia okey, nasionalisme dia pakai bahasa Indonesia, orang ada rasa nasionalisme tu kuat di Indonesia. Kamu rasa Malaysia setarafkah dengan Indonesia dalam semangat nasionalisme? Ataupun Filipina pun nasionalisme dia kuat. Walaupun dia keluar pergi USA lah, pergi Korea lah, tapi orang still balik Filipina. Pada pendapat saya, ini pendapat saya, oke? Nasionalisme di Malaysia nih, saya boleh katakan kuat. Saya boleh katakan dia pelik, oke? Dia, kalau kita boleh lihat, masa era bulan-bulan kemerdekaan, kita dapat nampak rakyat kita bersemangat untuk menyambut kemerdekaan. Jadi kita boleh nampak sifat nasionalisme rakyat kita di situlah. Lepas tu, kalau namun pada bulan-bulan yang bukan kemerdekaan, nasionalisme rakyat itu tidak nampak. Jadi saya rasa dia tidak seimbang. Nasionalisme bagi saya pula, kalau masa dia kuatlah juga sebenarnya untuk kita, sebab even macam kamu cakap Filipina dan Indonesia dia kuatkan sebab orang punya even orang kerja sini orang akan balik ke Indonesia. Tapi kita punya negara ni terlampau banyak sudah penduduk luar datang untuk itulah macam dekat apa tuh yang Myanmar datangnya. Rohingya datang sini, dia menyebabkan kita nasionalisme ini semakin tipis lah. Sebab disebabkan dorang, kita punya negara ini nampak macam kurang semangat nasionalisme. Menjawab soalan. Oke, diterima. Yang lain ada soalan? Selamat pagi. Yes. Boleh saya tahu, kamu bilang semangat nasionalisme semakin tipis kan? Ya. Pada pendapat kamu, apa yang kita boleh buat untuk macam mengukuhkan lagi semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat Malaysia? Thank you.
bagi saya ada banyak benda sebenarnya kita boleh buat. Yang pertama dari pendidikan. Kalau kita tahu sekolah-sekolah sekarang kan, dorang ada buat MDM, MDI, martabatkan bahasa Melayu, namun mempertingkatkan juga bahasa Inggris. Lepas tu kita ada sambutan bulan kemerdekaan juga di sekolah. Lepas tu kalau dari segi yang lebih luas, kita boleh menganjurkan iklan untuk mengukuhkan semangat nasionalisme kita lah. Apa lagi kita boleh buat? Kita boleh buat, kalau dari segi undang-undang pun boleh. Kalau sesiapa yang mencabar ataupun menggugat keamanan negara kita, kita boleh kenakan hukuman. Thank you. Welcome. Okay, so kita beralih. Thank you grup apa ni? Terima Grup kasih. 7, thank you. Ya, thank you grup 7. Grup 12 boleh show slide. Okay, grup 12 kalau anda start masa berjalan. Selamat pagi. Kamu boleh dengar suara saya? Sorry sebab saya presentation saya pakai telepon saja sebab saya ada kelas tadi. Jadi saya pun terburu-buru, saya tidak dapat bawa saya punya laptop. Tapi kamu boleh dengar juga suara saya bahkan? Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan kami dari kumpulan 12 yaitu teknologi dan inovasi di Asia Tenggara. Oke, sebelum itu saya kasih tahu dulu apa itu teknologi dan inovasi. Seperti yang kita lihat di sini, inovasi merupakan satu pengaplikasian ilmu untuk mencipta alat, sistem, dan proses bagi memudahkan kehidupan. Inovasi pula merupakan satu proses kreativiti mencipta atau menaik taraf penduduk dan perkhidmatan. Okey, asal istilah untuk teknologi dan inovasi ini pula, kalau itu teknologi dia dari bahasa Yunani iaitu teknik yang bermaksud seni. Kalau dari inovasi pula dia dari bahasa Latin yang bermaksud inovasi ataupun pembaharuan. Jadi perkembangan teknologi di Asia Tenggara ni iaitu kita boleh lihat dengan
pengadaptasian teknologi dan inovasi untuk kekal relevan di peringkat global. Jadi diorang melalui R&D. Begitu sajalah untuk pengenalan. Seterusnya kepentingan teknologi dan inovasi di Asia Tenggara. Sorry. Oke. Yang pertama adalah perkembangan ekonomi. Teknologi dan inovasi ini dia membantu dalam perkembangan dalam sektor pertanian. Jadi teknologi ini macam drone sama sensor, diorang guna untuk meningkatkan hasil tanaman dan juga mengurangkan pembaziran. Jadi ini diorang guna di sektor pertanian lah. Jadi kalau di sektor pembuatan pula, diorang guna macam robot atau AI untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran dan juga mengurangkan kos. Contoh kalau kilang di Malaysia dan di Thailand, diorang guna ini otomatik atau teknologi inovasi dalam industri elektronik dan juga otomotif. Kalau dalam sektor perkhidmatan pula, macam diorang kasih kita, negara-negara kita sudah menggunakan platform digital macam e-dagang, pembayaran dalam talian dan melalui platform ini dapat memudahkan transaksi dan juga mencipta peluang pekerjaan baharu. Terus kepentingan teknologi yang kedua ialah penciptaan pasaran baru. Contohlah sekarang muncul sudah platform digital baru seperti Shopee, Lazada atau kalau di Indonesia diorang panggil Tokopedia. Jadi melalui platform digital ini kan dapat memudahkan proses jual beli di atas talian. Jadi secara tidak langsung ini membuka peluang kepada usahawan kecil untuk memperkembangkan lagi orang punya usaha. Jadi selain itu ada juga fintech dan pembayaran digital macam Touch and Go, e-wallet, lepas tu ada Boost juga. Jadi secara tidak langsung dapat mengubah cara kita untuk membayar bil-bil kita begitulah. Kalau dulu kan kita bayar cash saja begitu, tapi sekarang kita just letak kita punya telepon contoh begitu, kita scan je begitu, ada sudah dapat bayar sudah begitu. Terus yang seterusnya yang ketiga, pemeliharaan alam sekitar. Kepentingan teknologi dan inovasi di sektor pemeliharaan alam sekitar ini dia memberi kecekapan sumber. Contoh kan teknologi macam smart grid, dia kasih tolong untuk mengoptimumkan pengurusan tenaga dan air. Lepas tu yang kedua, teknologi hijau, dia tenaga solar, macam tenaga solar dengan angin ni dia tolong kasih kurang penggunaan bahan fosil. Contoh lah kan di Vietnam sama di Thailand ni diorang sudah menggunakan ini tenaga solar dan angin. Jadi yang seterusnya kepentingan dalam pendidikan. Jadi kalau macam ni kan proses pengajaran dan pembelajaran dia itu teknologi paling banyak bagi kesan di sana. Macam contoh teknologi ICT. Dulu kan kita macam face to face saja study. Kalau sekarang kita boleh sudah video call, kita boleh sudah pakai macam-macam platform untuk menyampaikan pembelajaran kita. Dan di dalam kelas pun kita boleh pakai sudah PowerPoint begitu. Dan untuk sistem kehadiran, kalau dulu kita main tik-tik, siapa hadir begini. Tapi kalau sekarang kita boleh sudah pakai sistem kehadiran elektronik begitu. Lepas tu accessibility pendidikan. Banyak sudah platform pembelajaran dalam talian yang diperkenalkan. Jadi ini dapat meningkatkan akses pendidikan lah, terutamanya di kawasan terpencil. Contoh kan di Singapura sama di Malaysia, kita punya negara sudah menggunakan sistem macam tadi saya cakap sistem kehadiran sama
sistem kehadiran elektronik di sekolah sama di universiti. Macam kita pakai smart hadir begitu. Jadi yang kelima, kepentingan teknologi yang kelima ialah pengurangan kebergantungan terhadap sumber manusia. Teknologi dalam sektor pembuatan, pertanian dan kesihatan dapat mengurangkan kebergantungan kita kepada tenaga manusia untuk tugas rutin harian kita. Contoh macam di Singapura, diorang guna robot dalam sektor kesihatan diorang. Manakala kalau di Malaysia, diorang menggunakan teknologi otomatik dalam pembuatan dan pertanian. Dan yang terakhir, kepentingan teknologi dan inovasi di Asia Tenggara ialah dalam sektor kesihatan. Contoh macam yang saya cakap tadi, banyak sudah negara-negara yang menggunakan teknologi ini dalam kehidupan seharian. Jadi kalau kita nampak di negara-negara maju, di negara-negara jiran kita, diorang sudah guna AI dalam perubatan diorang. Jadi ini sekaligus dapat meningkatkan ketepatan kita diagnosis begitu. Lepas tu ketepatan peramalan penyakit dan penghasilan ubat. Yang terakhir, penggunaan robot. Jadi penggunaan robot ni membantu kita untuk pemulihan pesakit stroke dan juga trauma. Jadi itu saja dari saya. Selamat pagi, nama saya Dinisha. Saya akan membentangkan tentang pencapaian yang telah dicapai oleh negara-negara Asia Tenggara dalam bidang teknologi dan inovasi. Pertama sekali, kita ada Indonesia. Indonesia telah berjaya membuat penilaian kesiapan AI. Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama di rantau Asia yang telah berjaya menyelesaikan penilaian kesiapan kecerdasan buatan AI. Selain daripada itu, Indonesia juga telah berjaya dalam ekonomi digital dengan berusaha menjadi salah satu pemimpin dalam ekonomi digital melalui program yang dorang anjurkan melalui kolaborasi mereka dengan Google di bawah program Wira Usaha. Selain daripada itu, negara jiran kita Vietnam telah menjadi salah satu negara Asia yang terunggul yang berjaya membuat pengujian 5G bersama kolaborasi dengan beberapa syarikat untuk ujian 5G pada tahun 2019. Selain daripada itu, mereka juga menjadi salah satu negara perintis dalam jaringan 5G di Asia Tenggara. Selain daripada itu, kita ada negara Singapura yang dorang telah berjaya membuat teknologi awan, iaitu memimpin pengembangan teknologi awan dengan meningkatkan daya saing syarikat dengan infrastruktur canggih. Saya juga ingin menambah tentang Singapura. Singapura telah menjadi salah satu negara di Asia Tenggara, bukan di Asia Tenggara saja, di seluruh dunia yang telah berjaya mengaplikasikan teknologi hijau dalam pembangunan bangunan mereka. Selain daripada itu, mereka juga telah menjadi indeks digital global dengan mencapai kedudukan pertama di ASEAN pada tahun 2024 yang mencerminkan negara Asia telah berjaya meningkatkan tahap teknologi mereka, tahap pengaplikasian teknologi dan inovasi mereka. Selain itu, tidak ketinggalan juga negara kita. Negara kita telah berjaya membuat pelindungan data melalui Akta Pelindungan Data Pribadi 2010 untuk melindungi data privasi pengguna. Inisiatif digital ini telah membuka ruang kepada Pelan Jendela dan SME Digitalization Grant untuk memperluas akses internet dan meningkatkan kecekapan perniagaan. Ini telah membantu ramai perusahaan tempatan dan juga rakyat untuk menggunakan internet tanpa ancaman apa-apa cyber. Selain daripada itu, saya ingin menyimpulkan bahawa pencapaian negara-negara Asia Tenggara dalam bidang teknologi dan inovasi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan yang telah memberikan manfaat kepada Asia Tenggara untuk mencapai salah satu negara yang berjaya bertanding di peringkat global. Selain itu, saya ingin membentangkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara dalam mengaplikasikan teknologi dan inovasi dalam kehidupan seharian. Pertama sekali, cabaran yang paling utama adalah kos pengaplikasian yang tinggi. Seperti yang kita tahu, negara-negara Asia Tenggara yang sedang membangun menghadapi masalah keuangan yang sangat rumit. Salah
Salah satu masalah yang dihadapi adalah mereka tidak dapat pelaburan yang cukup besar untuk membina teknologi seperti AI, bandar pintar, health technology dan teknologi pertanian pintar. Hal ini berpunca daripada kegawatan ekonomi yang dihadapi di beberapa negara yang membangun seperti contoh Myanmar dan Laos. Myanmar, Kemboja dan Timor Leste. Yang ini menyebabkan mereka sukar untuk mendapat pelaburan asing yang tinggi untuk membina jaringan-jaringan teknologi dan inovasi. Hal ini secara langsung telah menyebabkan negara-negara mereka ketinggalan dalam mengaplikasikan teknologi dan inovasi yang canggih, yang menyebabkan hidup mereka agak perlahan dan agak lambat untuk mengadaptasi teknologi dan inovasi yang baru. Selain daripada itu, jurang digital. Ketidakseimbangan teknologi antara bandar dan luar bandar menyebabkan berlakunya jurang digital yang sangat tinggi. Kekurangan pelaburan untuk infrastruktur teknologi juga menyebabkan masalah ini berlaku seperti contoh kawasan luar bandar Myanmar dan Timor Leste, kekurangan capaian internet yang menyebabkan mereka tidak dapat mengaplikasikan teknologi dan inovasi dalam kehidupan seharian. Selain daripada itu, kekurangan sumber manusia berkemahiran. Seperti yang kita tahu, kebanyakan sumber manusia di Asia Tenggara tidak dapat bekerja di Asia Tenggara dan berpindah ke negara luar kerana tawaran gaji yang mahal dan tinggi. Hal ini menyebabkan teknologi dan inovasi di negara kita masih perlahan, sedangkan di negara luar telah membangun. Selain daripada itu, keselamatan cyber. Antara masalah utama pengaplikasian teknologi dan inovasi di Asia Tenggara adalah ancaman cyber. Seperti yang kita lihat, baru-baru ini Indonesia telah mendapat serangan ransom yang menyebabkan rakyat mereka kehilangan maklumat-maklumat penting dan juga kecurian wang. Oleh itu, pengaplikasian teknologi dan inovasi di rantau Asia Tenggara adalah sangat sukar disebabkan oleh masalah keselamatan cyber. Thank you. Okey, seterusnya bagi langkah-langkah, terdapat beberapa langkah-langkah yang kita boleh lihat, antaranya adalah aktiviti penyelidikan pembangunan, research and development, seperti pemindahan teknologi membuka peluang penciptaan inovasi moden, kerjasama serantau sebagai contoh Malaysia dan Thailand dalam teknologi pertanian, begitu juga dengan COVID-19, dana tindak balas ASEAN, teknologi tracking dan penyelidikan vaksin. Impak positif yang ada adalah ekonomi dan sosial lebih maju. Kesimpulan yang kita dapat daripada di sini adalah terdapat banyak peranan, iaitu peranan teknologi dan inovasi dalam memacu kemajuan dan pembangunan di rantau ini dan meningkatkan produktiviti dalam sektor seperti pertanian dan perkhidmatan, dan antara cabarannya adalah kos pengaplikasian teknologi yang tinggi, iaitu jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar itu adalah besar juga. Begitu juga dengan langkah mengatasinya adalah dengan meningkatkan pelaburan dalam research and development, membangunkan infrastruktur digital luar bandar dan memperkuat dasar keselamatan cyber. Harapannya adalah untuk memperkukuh kerjasama serantau untuk membangun rantau sebagai hub teknologi global dan meningkatkan ekonomi serta menyumbang kepada penyelesaian isu global. Itu sahaja daripada kumpulan 12. Sekian dan terima kasih. Ada apa-apa soalan? Okey, kita buka untuk sesi Q&A. Ada soalan? Ada soalan daripada audiens? Saya tanya lah satu soalan saja, bersama Wan lah next group.
Kenapa teknologi ni banyak investment di rantau Asia? Sebab customer dia China dengan Jepun. So, memandangkan dengan geopolitik sekarang, perang perdagangan dengan China, jadi US dia macam tarik balik semua investment dia di China dan kemungkinan Intel di Malaysia pun dia akan tarik balik. So, apa kamu punya pandangan untuk maintain kita punya perkembangan ekonomi ni? Even kalau US dia keluar daripada rantau Asia. Thank you. Sorry, tapi boleh ulang balik kah soalan kamu tadi? Malaysia kan dia ada Intel tu dari US, and then kalau kita jual microchip tu biasanya kita jual kepada China lah, China atau Jepun, Korea. So katakanlah kalau US dia tarik balik Intel daripada Malaysia, apa yang rantau Asia ni boleh buat untuk maintain perkembangan teknologi dia? Sebab selama ni kita bergantung dengan US kan, dorang punya pelaburan. Okey, terima kasih. Jadi untuk jawab ni soalan, pada pendapat saya, kerjasama diplomatik dengan negara perlulah dilakukan. Maksudnya kita tidak boleh mengharap kepada US sajalah. Maksudnya selain daripada negara US tu, kita boleh juga bekerjasama dengan negara-negara yang mendahului dalam bidang itu juga. Jadi diorang boleh jadi kita punya, apa ni orang bilang, backup lah selain daripada negara US begitu. Itu dari pandangan kami sajalah. Okay, nice, thank you. So, last group. Ready? Group 5. Thank you, group 12. Boleh tutup slide. Group 5 kalau ready sila present slide. Okay, group 5, kalau anda start bercakap, masa berjalan. Selamat pagi. Kami daripada grup 5, kami akan... sorry, dengarkah? Hello? Okey. Kami daripada grup 5, kami akan... Sekejap, ada punya suara. Kami daripada grup 5, kami akan membentang tentang perkembangan pasca kolonial di Asia Tenggara. Satu kumpulan kami share device-nya 4 orang. Saya Azalina. Dan saya Rafida Zaidin. Saya Azira. Dan saya Eda. Okay. So kami akan proceed pergi 1.0. Rafida. Okey, 1.0 pengenalan dan sejarah ringkas. Istilah pasca kolonial merujuk kepada perkembangan masa yang berperingkat-peringkat bermula dengan prakolonial, kolonial dan berakhir dengan pasca kolonial. Prakolonial ni maksudnya zaman sebelum sesuatu kawasan tu dijajah oleh kuasa asing. Kolonial ni pula bermaksud zaman ketika sesuatu kawasan ataupun negara tu berada di bawah penguasaan kuasa asing. Dan pasca kolonial membawa pengertian selepas zaman kolonial atau selepas zaman penjajahan. Sejarah ringkas 3 negara yang kami pilih di Asia Tenggara. Yang pertama ialah Indonesia. Indonesia pada awalnya menerima kesan pengaruh
penaklukan Portugis ke atas pelabuhan Melaka pada tahun 1511. Masuknya Portugis di Indonesia pada awalnya ni hanyalah untuk berdagang rempah dan disambut baik oleh penduduk, dan lama-kelamaan Portugis ni melakukan percubaan untuk menguasai perdagangan rempah dan membuatkan Portugis ni dapat menakluki pelabuhan Maluku yang terkenal pada tahun 1512. Pelabuhan Maluku ini juga dikenali sebagai Kepulauan Rempah kerana penghasilan rempah-rempah seperti cengkih dan bunga pala yang sangat bernilai tinggi di pasaran Eropah. Selepas tu, Indonesia kemudiannya dikuasai oleh Syarikat India Timur dari Belanda. Syarikat India Timur dari Belanda ni dia didirikan untuk mengawal perdagangan rempah di Asia Tenggara, khususnya cengkih dan juga bunga pala yang sangat bernilai di pasaran Eropah. Dan Syarikat India Timur ni dia diberi hak istimewa oleh kerajaan Belanda, termasuk hak untuk membuat perjanjian dan menguasai wilayah Indonesia tersebut. Seterusnya ialah negara Malaysia dan Singapura. Kedatangan Malaysia pada awalnya, kedatangan pertama ialah Malaysia. Kedatangan penjajah Portugis Melaka pada tahun 1509. Sebelum Melaka ni jatuh ke tangan Portugis, ekoran lokasi yang strategik sebagai salah satu pelabuhan di dunia. Yang kedua ialah negara Singapura. Singapura pada ketika itu musnah selepas dihancurkan Portugis dalam peperangan segitiga dan majoriti kawasan penempatan habis dimusnahkan, membuatkan pulau tersebut diabaikan pembangunannya. Selepas itu kemudian Singapura ni diberikan hak untuk memerintah sendiri pada tahun 1959 dan memilih untuk menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Dan seterusnya, untuk cabaran seterusnya ialah cabaran dari segi politik. Dari Malaysia, ianya disebabkan berlaku selepas peralihan kepimpinan pada awal tahun 1990 yang telah menyekat kebebasan bersara untuk rakyat dan mewujudkan ketidakpuashatian terhadap amalan demokrasi dan hak asasi manusia di Malaysia. Untuk Indonesia pula, ianya telah menyebabkan berakhir dengan peristiwa tragis pada tahun 1965 hingga 1966 apabila antara 500 orang hingga 1 juta orang nyawa mungkin terkorban. Untuk Singapura pula, disebabkan apabila Lee Kuan Yew menyerahkan kepimpinan kepada Goh Chok Tong pada tahun 1990, ada ketidakpuashatian mengenai bagaimana sistem politik akan berkembang. Langkah untuk mengatasi cabaran ini dari Malaysia pula, Pakatan Harapan akan berusaha untuk meningkatkan kebebasan suara dan meningkatkan sistem pembantuan politik untuk memastikan ketulusan dalam pemerintahan selepas peralihan kuasa dari Barisan Nasional. Untuk Indonesia pula, dapat meningkatkan kualiti demokrasi dan mengurangkan dominasi satu parti. Untuk Singapura, ianya adalah untuk memastikan kesinambungan kepimpinan yang mantap walaupun terdapat kritikan terhadap kawalan ketat terhadap media dan pembangkang. Itu sahaja dari saya. Okey, untuk 3.0 pula iaitu cabaran dari segi ekonomi. Untuk Malaysia, berlakunya ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Hal ini akibat daripada amalan pecah dan perintah yang telah digunakan oleh British dalam mentadbir masyarakat di tanah Melayu sebelum negara ini dia mencapai kemerdekaan. Untuk Indonesia pula, berlakunya inflasi yang melambung tinggi akibat daripada peredaran lebih daripada satu mata wang secara mendadak. Selepas mencapai kemerdekaan, ekonomi negara ini berada dalam keadaan yang sangat tidak menggembirakan di mana berlakunya inflasi yang sangat tinggi. Pada tahun 1946, ORI iaitu Orang Republik Indonesia telah diperkenalkan bagi menggantikan mata wang Jepun. Namun usaha ini sia-sia kerana sekatan ekonomi yang dilaksanakan oleh Belanda dengan menutup laluan perdagangan luar negara ini telah menyebabkan negara ini kekurangan sumber pendapatan. Untuk Singapura pula, iaitu kebergantungan yang tinggi terhadap perdagangan luar dan pelaburan asing
menyebabkan negara ini terdedah kepada sebarang perubahan dalam ekonomi global. Hal ini kerana Singapura merupakan negara yang kecil dengan sumber semula jadi yang terhad, disebabkan mereka menghadapi cabaran dalam menyeimbangkan ekonomi mereka selepas mencapai kemerdekaan. Oleh itu, langkah yang telah dilaksanakan oleh Malaysia, negara Malaysia ialah salah satu strategi dia ialah dengan melaksanakan dasar ekonomi baharu pada tahun 1971, di mana tujuan pelaksanaan dasar ini adalah untuk mengurangkan jumlah kemiskinan dengan mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat tanpa mengira kaum. Untuk Indonesia pula, langkah yang dilaksanakan selain pengeluaran mata wang ori itu ialah pemotongan nilai mata wang. Semasa pemerintahan Perdana Menteri Sharifuddin, pemotongan nilai mata wang dilaksanakan tujuan untuk mengurangkan jumlah wang yang beredar dalam kalangan masyarakat. So ini merupakan satu strategi mereka untuk menangani inflasi yang melanda negara itu selepas kemerdekaan. Selain itu, mereka juga melaksanakan Casimo Plan, iaitu merupakan rancangan melalui yang dengan memperbanyakkan kebun bibit, membekalkan tanah baru untuk aktiviti pertanian dan juga mencegah penyembelihan haiwan ternak. Langkah ini untuk mereka meningkatkan ekspor negara dan memperbaiki ekonomi negara mereka. Dan yang terakhir ialah Singapura. Antara langkah yang mereka jalankan ialah dengan mereka menjadikan negara mereka sebagai satu pusat perdagangan antarabangsa dan kewangan global. Selepas sahaja mereka merdeka, mereka melaksanakan pelbagai usaha, iaitu dengan menggalakkan pelaburan asing, membangunkan infrastruktur yang canggih, mengekalkan kestabilan politik yang menjadikan negara ini sebagai satu tarikan kepada seluruh dunia pada masa kini. Langkah ini telah menjadikan Singapura sebagai satu negara yang maju yang diiktiraf di seluruh dunia. Itu sahaja untuk dari aspek ekonomi. Seterusnya ialah dari segi sosial dan budaya. Seperti yang kita tahu, selepas era kolonial, negara-negara di Asia Tenggara mengalami perubahan yang besar, iaitu mereka mempunyai pluralisme yang merujuk kepada kepelbagaian yang wujud di antara kaum, agama dan bangsa disebabkan oleh pengaruh kuasa barat. Oleh itu, antara cabaran yang dihadapi oleh negara-negara Asia seperti Malaysia ialah menyatu padukan budaya multikulturalisme selepas kemerdekaan. Seperti yang kita tahu, Malaysia mempunyai pelbagai kaum iaitu kaum Melayu, India, Cina dan Bumiputra Sabah dan Sarawak. Selain itu, Indonesia pula mengalami perubahan struktur sosial yang mengakibatkan masyarakat dipisahkan berdasarkan ras, agama dan status sosial oleh penjajah. Indonesia mempunyai lebih daripada 300 jenis kaum yang menyebabkan mereka sukar untuk membentuk identiti negara mereka. Dan akhir sekali, Singapura pula sama seperti negara lain, mereka sukar untuk membentuk identiti negara mereka kerana mempunyai pelbagai etnik dan agama. Oleh itu, langkah yang boleh diambil untuk negara Malaysia bagi mengatasi cabaran tersebut adalah melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan pada tahun 1971 untuk mengatasi masalah-masalah seperti rusuhan kaum yang pernah berlaku di Malaysia pada 13 Mei 1969. So, dasar kebudayaan ini dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran dan kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Ia berteraskan budaya penduduk asli negara itu dan Islam menjadi bahagian penting dalam pembinaan kebudayaan kebangsaan. Seterusnya, Indonesia pula melaksanakan mengamalkan Pancasila, iaitu dasar bagi negara tersebut untuk menyatupadukan masyarakat mereka.
Ia diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada 1 Jun 1945 untuk membantu mengurangkan ketegangan antara kaum dan agama di Indonesia. Selain itu, mereka juga mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari yang bermaksud berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Moto ini digunakan untuk menanamkan sifat perpaduan dalam kepelbagaian. Selepas merdeka, seterusnya akhir sekali, Singapura melaksanakan pelbagai program untuk mempromosi integrasi dan kerjasama antara kaum dan agama. Mereka telah melaksanakan pelbagai program dari sudut pendidikan untuk mempromosi nilai-nilai kebangsaan, toleransi dan kesetiaan kepada negara mereka. Jadi itu saja dari saya. Seterusnya untuk part yang terakhir, iaitu kesimpulan. Negara-negara seperti Malaysia dan Singapura mencapai kemajuan pesat melalui perindustrian, perdagangan dan pelaburan asing. Negara Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi melalui reformasi pertanian dan pembuatan. Sebelum tiga-tiga negara ini mencapai kemajuan, mereka juga telah menghadapi pelbagai cabaran seperti yang disebutkan sebelum ini. Mereka menghadapi pelbagai cabaran dalam mengukuhkan ekonomi selepas mencapai kemerdekaan. Walaupun telah mencapai pelbagai kemajuan semasa pasca kolonial, perhatian yang berterusan terhadap perubahan dalam ekonomi ini amat penting bagi mengekalkan konsistensi dan pertumbuhan ekonomi yang berterusan. Okey, itu saja. Itu sahaja daripada kami. Okay, so kita beralih kepada sesi Q&A. Ada yang ingin menanyakan soalan? Kalau tidak ada soalan, saya ada satu soalan, beberapa lah, tapi jawab dulu ini. Kenapa ketidakseimbangan ekonomi berlaku di Malaysia selepas zaman kolonial? Okey. Saya akan menjawab soalan itu. Ketidakseimbangan ekonomi dia berlaku disebabkan dasar pecah dan perintah yang telah dilaksanakan oleh British semasa penjajahan. Dasar pecah dan perintah ni dia membahagikan kaum ni dia mengikut sektor ekonomi yang tertentu. Contohnya selepas kemerdekaan, kalau macam contohnya kaum Cina ni dia terlibat dalam perlombongan dan perniagaan, kaum India pula dia bekerja di ladang. Manakala kaum Melayu dia tertumpu dalam pertanian tradisional. So pembahagian ini dia mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum yang berlarutan selepas kemerdekaan. Itu jawapan saya. So, di zaman sekarang yang merdeka ni, apa usaha untuk seimbangkan dia? Sebab okey, Melayu memang ada banyaklah subsidi dan pertolongan dibagi. So, contohnya macam Universiti UiTM lebih mengutamakan Bumiputra. Maksudnya Melayu dengan Cina dia mau kasih sama level lah. Tapi apa dengan kaum India yang semakin lama semakin makin jauh dari segi ekonomi, sampai kalau diikutkan jenayah pun diorang yang paling ramai, sebabkan jurang ekonomi antara Melayu, Cina dan India tu jauh. Macam India ni agak dipinggirkan. Sari, kita tanya usaha ke apa yang boleh dilakukan? Ke apa? Ya betul, so kamu cakap seimbangkan kan. So Melayu memang dia disokong-sokong, tapi India macam dia dipinggirkan.
pada pendapat saya, sepatutnya benda ni dia tidak boleh berlaku dan sepatutnya kerajaan dia patut contohlah macam UiTM, sepatutnya dia tidak boleh tertumpukan kepada kaum-kaum tertentu sahaja. Sebab kan kita ni hidup serumpun. Kita ni sebab kalau berasing-asing itu yang menyebabkan berlakunya ketidakpuas hati dalam kalangan masyarakat. Lagi satu, macam kalau dari segi bantuan, sepatutnya kerajaan ni dia sepatutnya dia macam tidak tengok kaum, sebab kalau berlaku jurang pendapatan antara kaum, dia akan menyebabkan berlakunya masalah jenayah. Macam begitu juga yang berlaku pada rusuhan kaum kan, sebab berlaku jurang pendapatan antara masyarakat. Nah, itulah begitu. Terima. Ada yang lain tanya soalan? Kalau tidak, kita habis di sini. Kalau tidak, panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3. Okay, thank you semua untuk hari ini. Makasih. Thank you.